Yang kelima saat ni tu qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna gad pada dia qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat yang kelima. Wujud, kida, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat yang kelima daripada sifat apa dia? Yakni daripada sifat kesempurnaan, daripada sifat kamalah Allah Ta'ala yang kelima ialah dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya, arti bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, maksud dengan kata qiyamuhu ta'ala binafsih ke apa? Berdiri Allah Ta'ala. Makna tak berdiri Allah tu makna betul-betul tu berdiri. Kita nyata berdiri lah payahnya. Segera payah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, sendiri Allah. Makna berdiri Allah dengan sendiri. Hak ni makna betul-betul. Makna orang panggil dengan cara terbalik bahasa ataupun terjemah bahasa pada qiyamuhu ta'ala binafsih, makna berdiri Allah dengan sendirinya dan tiada dikanaki dengan dimakan itu, dimakan berdiri Allah dengan sendirinya ni. Gapo dia tiada dikanaki? Terbetul pendirian. Mana betul pendirian? Dah terbetul pendirian dengan ketiada mereka, dengan tak ada mereka yang menolongkan dia kan Allah. Tu orang panggil bukan kanaki kata Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, makna kata terbetul pendirian Allah dengan ketiadaan mereka yang menolong. Mana kata hak pehel tu, mana tahu Tuhan kita berdiri. Berdiri mula-mula pehel lah ni rupa kita berdiri. Lepas tu bangun berdiri tak ada orang tolong. Mana kata tak ada kena betul akan Allah tu yang menolong. Supaya kita tahu orang gagah pun kita gagah ni bangun berdiri. Tak ada kena tupai orang tolong, tak ada kebetulan bagi orang tolong. Ada pun bagi orang tak rak dia nak bangun diri, makna tak kebetulan terbetul dengan dia tu ada orang tolong. Nak bangun tu chair di situ, tekak di situ, tukak sini ataupun tukak demo tu supaya orang tua-tua mau 70. Nak bangun diri kena kebetulan bertukak dengan orang lain. Makna berdiri dengan sendiri ni bukan makna kata terbetul ke apa dia? Yakni terbetul pendirian tu dengan ketiadaan mereka yang menolongkan dia kan Allah. Ni kan ni tengok. Seperti barang yang bersegera pada pehel. Ni orang panggil barang hak segera pada pehel lagu ni. Makna kata apabila orang ni gagah, apabila orang ni kuat, dia bangun diri, dia tak ada kena bertukar, dia tak ada kena cain, dia tak ada kena tupai, tak ada kena kebetulan dengan orang lain. Adapun orang yang tak rak ataupun orang yang lemah, orang yang tua, dia nak bangun diri, dia kena bertukar dia orang, dia kena minta kebetulan dengan orang, dia kena minta tolong ping-ping dengan orang ataupun gantung dia. Tu makna hak segera pehel berdiri dengan cara diri, makna dia boleh bangkit bangun dengan tak ada tolong orang, tak ada minta tolong orang, tak ada kena bertukar dia orang. Tu makna dia segera pehel. Faham tu? Tu mana katanya makna yang segera pehel, barang yang segera pehel, dan hanya sungguhnya makna berdirinya dengan sendirinya. Sendiri Allah itu ketiada berkehendak Allah Ta'ala. Tu nak ayat makna kehendak tu. Tu makna kehendak ya bukan kata makna Tuhan tu berdiri dengan sendiri. Makna kata Tuhan nak bangun tak ada kena tupai demo. Tuhan nak bangun tak ada kena bertukar dia. Itu makna segera pehel. Supaya ni sebut kata makan getah. Sebut atas kawan boleh makan getah. Gida kekah atas getah bagi-bagi. Tu makna segera pehel. Tapi boleh makan getah tu makna segera pehel. Makna jadi cah lah otak. Kawan boleh makan getah ni kawan seni nak. Boleh beli tu, boleh beli ni, tapi boleh bukan lah. Boleh makan dia ni. Duk makan batai dia. Kau bagi-bagi. Tak. Boleh makan hasil tu makna jadi kanak ki. Ada pun makna makan batai dia betul-betul makan batai getah. Hak tu makna segera pehel. Hak segera reti. Hak segera tasawuf. Supaya ni kalau kita kata berdiri Allah dengan sendiri. Makna kata Tuhan bangun diri tak ada kena bertukar dia orang, tak ada kena tupai dia orang, tak ada kena kebetulan dengan orang yang lain. Hak ni bukan makna dimurak. Hak ni makna jadi pehel sepitah lalu. Hak ni makna jadi pehel dengan segera secara segera pehel. Tapi nak guna tengok. Makna qiyamuhu ta'ala binafsi mana? Dan hanya sungguhnya. Tu maknanya ni. Nak yang mana dia? Berarti mulai. Makna berdirinya Allah dengan sendirinya. Makna ada Allah dengan secara diri lagu mana? Tengok mulai.
ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala. Itu makna berdiri Allah dengan sendiri, yakni ada Allah dengan secara diri. Apa maknanya? Ketiadaan berkehendak, yakni Tuhan tak berkehendak. Tak berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Ini arti berdiri Allah, ada Allah secara diri, yakni makna kata Allah Ta'ala ada, tak ada berkehendak kepada zat. Zat mana? Yang menepati ia Allah. Zat yang menepati ia Allah, yang nak menumpang ia Allah, yang nak ada ia Allah, padanya, pada zat ada. Jadi Tuhan ada dengan secara diri, yakni Allah Ta'ala tak berkehendak kepada satu zat yang dia nak menepati, yang dia nak menupai, yang dia nak gawa, yang nak ada pada zat ni. Sepuan ni ya. Tengok ni. Tengok ni. Biru ni. Orang panggil dia satu perkara, ada tak dia cara diri? Maka biru ni orang panggil tak ada secara diri. Orang panggil ada dia secara menupai, secara menepati. Selama mana zat kalian ni ada, maka biru ni tupai lekat ataupun menepati di satu zat. Maka menepati dan pula ada ia di satu zat, bermakna kata cak biru ni nak pergi ada secara dia, nak ada secara diri tak boleh. Sebab apa? Nak ada dia pasti dia kena menupai di satu zat, kena menupai di satu benda. Supaya biru ni, ni biru ni tupai di kain, hak ni tupai di gawak, di tudung koleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ni kah? Sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah secara diri. Makna kata Tuhan nak bangun diri tu tak ada kena bertukar. Tu makna ya segala itu bukan murah, itu bukan dikanaki. Hak nak royak ada Allah, tak ada menepati, tak ada kena menupai di satu zat yang Allah Ta'ala nak tupai. Supaya biru, dia kena tupai di tudung kalai. Supaya biru ni, dia kena tupai di kain ni. Supaya putih, dia kena tupai di kertas. Supaya merah, dia kena tupai di kain ni. Ni orang panggil ada macam ni, orang tak panggil qiyamuhu binafsi. Orang tak panggil ada dengan secara diri. Supaya merah ni, nak ada dia, pasti dia kena tupai, kena menepati, kena ada di satu kain. Adapun ada Allah, tak ada macam ni, tak ada kena menupai macam ni. Tak ada kena tupai di satu zat yang dia nak tupai, kena jelira di satu zat yang dia tupai, tak. Supaya ni kuning ni. Kuning ni. Kalau dia kuning ni nak ada ya, pasti kena menepati, kena ada, kena jelira di satu kertas. Orang panggil ada lagu ni, orang tak panggil qiyamu binafsi. Orang panggil tak ada dengan secara. Ada juga kuning di ni, di kertas. Tapi ada secara jelira, ada secara menupai, ada secara menepati. Adapun ada Allah bukan secara menepati. Ya dah? Dong dah dong. Perhati molek dong. Tu dia. Seperti menepati segala Arab. Seperti menepati segala Arab, mengambil tepat segala Arab. Tu mana menepati segala Arab, yakni mengambil tepat oleh segala Arab pada segala zat. Mengambil tepat segala Arab, yakni pada segala zat. Dan ketiadaan berkehendak, tiadaan berkehendak kepada yang menjadi dua makna. Sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang pertama, Allah Ta'ala tak berkehendak pada satu zat yang dia nak tupai pada zat itu, yang dia nak menepati pada zat itu. Dan satu laginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala makna qiyamuhu ta'ala binafsih, ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ia tak ada berkehendak kepada orang menjadi. Makna dia sendiri sonik, dia sendiri yang menjadi. Apa perlu lagi dia menjadikan satu perkaranya? Gapo dia berhajat pada satu perkara? Ia tak berhajat, ia tak perlu kepada yang menjadi. Sebab dia sendiri orang menjadi, dia sendiri orang mengada. Pasal apa dia berhajat, perlu dan pula berhajat pada yang menjadi laginya? Tengok. Dan ketiada berkehendak kepada yang menjadikan dia ke Allah, bahkan ia Allah yang menjadikan segala perkara daripada perkara, yakni daripada makhluk, dan pula mungkin Allah sendiri yang menjadi akan perkara-perkara daripada makhluk dan baharu saat ni. Bukan sebab tu ia tak perlu dan tak berhajat kepada yang menjadi, kerana sendiri ia diri ni orang yang menjadi, orang yang mengada, orang yang menimbul segala perkara-perkara daripada makhluk-makhluk ini. Dan mustahil lawannya yang dengar dah. Tengok molek.
Dan mustahil lawannya, lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Gapo lawan dia? Iaitu lawannya berkehendak Allah kepada zat. Tuhan berkehendak pada zat yang dia nak tupai kita, kepada zat yang dia nak tupai, yang dia nak menepati, yang dia nak tupai lekat, maka ini orang panggil lawan mustahilnya. Ini orang panggil perkara mustahil. Atau kepada yang menjadikan dia kan Allah. Ini orang panggil mustahil. Kalau Tuhan nak pada satu zat yang dia nak menepati, yang dia nak tupai, ataupun yang menjadi, ini orang panggil perkara yang tak terima pada akal, dan perkara yang tertudak ataupun tak tertentu. Nah, sanusi. Non si. Dan dalil qiyamuhu nusi dah tak? Nusi dia nah. Pahalian ni sakut pun dah jawab dah. Si. Gana sakut pun jawab dah. Tu jawab kau. Tengok si. Nah itu jawab dah ni. Tak batu. Gana jawab ke apa si? Siap jawab kau orang lain ke apa? Si. Jawab sungguh kan? Tengok. Nama jadi kau lain ke apa? Kau nak ke? Main leleng sini, tengok si. Nama jadi kau lain ke? Pengen sih. Jadi bila? Mana? Masih makan ke apa? Si putih nak? Si putih nak? Si putih dah ya biok. Yang putih nak lepas hidup kita nak. Takut dia jadi bisu tak apa? Tak ni, jawablah. Dan yang kepada putih nak ya bekak tu. Ya biok murih. Belak-belak Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsih, dalil bagi qiyamuhu binafsih. Apa dalil bagi qiyamuhu ta'ala binafsih? Tengok. Dan bermula pecemi qiyamuhu binafsih itu, bahawa jika tiada berdiri ia Allah. Allah Ta'ala tak berdiri. Allah Ta'ala tak ada. Kerana tiada berdiri, yakni tiada ada Allah kita. Tiada berdiri ia Allah, yakni tiada ada ia Allah dengan sendiri, yakni dengan secara diri. Apa berdiri Allah dengan secara diri? Yakni ada Allah, tak ada berhajat kepada zat yang dia nak tupai, satu. Ataupun tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Sebab apa dia tak berhajat pada yang menjadi? Sebab dia sendiri tu orang menjadikan segala perkara. Dah. Pas kata kita tak dalil buh katanya, dah bahasa jika tiada berdiri ia Allah, yang ni tak ada ia Allah dengan secara diri, bahkan berkehendak ia Allah kepada zat. Makna kata Allah Ta'ala berkehendak pada satu zat yang dia nak menepai, yang dia nak menupai, ataupun dia yang nak menepati, seperti biru yang ada di kolam, maka biru tu menepati ada tupai di satu zat, ataupun hijau yang ada pada kolam, hijau yang ada pada daun kayu dan pisau, maka diri hijau tu yang menepati, yang menupai, yang menepati, menupai di satu zat bagi daun kayu. Maka kalau Tuhan tu tiada berdiri dengan secara diri, makna kata Tuhan menepati, berhajat, perlu pada satu zat. Satu zat yang dia nak tupai. Nascaya adalah ia Allah sifat. Kalau ia saat ni tu tak ada, dia tu ada bukan secara diri, ataupun ketiadaan dia saat ni tu bukan dengan secara diri. Tiada berdiri ia dengan sendiri, yakni tak ada dia tu dengan secara diri, bermakna kata dia perlu, dia berhajat pada satu zat yang dia nak tupai, satu zat yang dia nak menepati. Apabila Allah Ta'ala tu yang nak pada satu zat yang dia nak menepati, yang dia nak menupai, seperti hijau yang ada di dalam kayu, tupai di dalam kayu putih yang ada di bawah pelita, lagu ni nascaya adalah ia Allah Ta'ala tu sifat. Dia tu sifat, sebab tu sifat dia kena tupai di zat. Ada kan? Sifat ni sifat pelita, arak pelita, maka sifat putih yang ada pada kita, dia kena tupai di zat, supaya sifat lemah lembut bagi seorang, kecek beralu, tupai dengan mana? Duk kan lemah lembut tu dia duk suku sakat pada orang. Tengok. Kita pahal kata seorang ni lemah lembut. Pahal lemah lembut pahal di mana? Pahal duk suku di tengah badan. Ya kita pahal di seorang tu, ya kecek Allah beralu tunuk, kecek pun bunyi, kecek pun beralu. Cuma
Maka kita faham sifat lemah lembut di zat bagi seorang. Zat bagi Zaid ataupun zat bagi Hisham, zat bagi Yusuf, lemah lembut. Maka fahamkan sifat lemah lembut dia lah di zat bagi seorang itu. Maka sifat lemah lembut ia tupang dan menepati di satu zat tu. Maka kalau Allah Ta'ala bukan ada secara diri, bermakna kata Allah itu kena ke sifat. Apabila Allah ke sifat, mana Allah Ta'ala tak sifat dengan ma'ani, tak sifat dengan maknawiyah. Dan apabila Allah Ta'ala tak sifat dengan ma'ani dan maknawiyah, itu dikata mustahil ke tak mustahil, tengok. Itu dia. Perhati. Nascaya adalah ia sifat dan keadaannya Ta'ala sifat itu mustahil. Kalau keadaan Allah Ta'ala tu kena sifat, maka mustahil lah Allah Ta'ala. Dan jika ada ia Allah sifat, nascaya tiada bersifat ia Allah dengan sifat ma'ani. Tak bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Dan iaitu tidak bersifat Allah Ta'ala dengan ma'ani dan maknawiyah. Tak molek. Tengok dah ni weh. Kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifat Allah Ta'ala. Berapa dalil duk royak di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'am ni. Dan iaitu batil. Apabila Allah Ta'ala ke sifat, Allah Ta'ala berhajat kepada satu zat yang dia nak menupai, yang dia nak menepati, makna kata dia Allah kena ke sifat. Apabila dia Allah Ta'ala kena sifat, makna kata Allah Ta'ala tak bersifat dengan ma'ani dengan maknawiyah. Maka tak bersifat Allah Ta'ala dengan ma'ani maknawiyah, itu satu perkara yang batil. Itu satu perkara yang bohong. Itu satu perkara yang berdusta sangat-sangat. Kenapa? Kerana menunjuk beberapa dalil, beberapa pertunjuk ke atas bersifatnya Allah, bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Berapa dalil sangatlah duk royak di atas Allah Ta'ala bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah. Atau jika berkana ia Allah kepada yang menjadikan dia kan Allah, nascaya ada ia Allah tu baru. Nascaya Allah Ta'ala kalau ia berhajat pada yang menjadi, bermakna kata Allah Ta'ala tu baru. Apabila Allah Ta'ala baru, tengok. Dan iaitu mustahil. Orang panggil perkara yang tertuduh dan perkara yang tak tertutup. Kenapa boleh kata mustahil? Kerana telah terdulu wajib kidamnya. Kidam Allah. Sedia Allah. Maka kita ngaji dah sifat yang dua daripada sifat kesempurnaan. Tengah pada sifat sempurna yang wajib kita tafsir ialah kidam. Apa makna kidam? Yakni Allah Ta'ala tidak ada mula bagi adanya. Maka lawan kidam ialah baharu. Bermakna kata apabila Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala tak baharu. Maka baharu Allah ditolak, dimustahilkan akan dia. Lepas tu kalau ada yang menjadikan Allah, mana Allah Ta'ala baru. Maka Allah Ta'ala baru itu ditolak dengan dalil kidam. Kerana kidam huwal awwalu. Tuhan mula-mula sekali. Tuhan tidak ada permulaan bagi adanya. Maka ditolak dengan dalil kidam. Tengok lagi. Terdulu wajib kidamnya subhanahu wa ta'ala, maka sabitlah berdirinya, yakni adanya. Maka sabitlah berdirinya, yakni adanya, ada Allah Ta'ala dengan sendirinya, yakni dengan secara-cara dirinya, iaitu apa tak? Secara dirinya. Dan apabila sabit dimakan itu, mustahil lawannya, lawan qiyamuhu ta'ala. Gapo lawannya? Iaitu berkanak pada satu zat atau pada yang menjadikan dia akan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-6, wahdaniyatun. Apa makna wahdaniyatun? Yakni makna ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu wahdaniyah ambil daripada wahidun. Ahadun wahidun tu makna kata wahdaniyah, masdar. Masdar pada wahada yuwahidu wahdaniyah. Wahada yuwahidu wahdaniyah ataupun natah. Kalau kita kira wahada yuwahidu tahyi gawan, wahada yuwahidu fa'ala yufa'ilu taf'il. Kalau kita katanya wahada yuwahidu wahdaniyah, ni dia panggil masdar dia tu wahdaniyah daripada wahada gitu. Kerana wahdaniyah masdar pada bab taf'il, tapi hak ni orang panggil wahada ni masdar dia bunyi wahdaniyah taf'iliyah gitu. Apa artinya? Arti wahdaniyah san itu keasaan Allah Ta'ala. Apa keasaan Allah? Yakni satu Allah.
tunggal Allah, Allah. Ha gitu. Apa maknanya keesaan Allah Taala? Yani satu Allah, tunggal Allah. Asa Allah Taala ni pada zat, yakni Tuhan tu pada zat. Zat Tuhan tidak ada berbilang. Zat hak macam Tuhan tak ada. Tuhan seorang je. Hak bersifat dengan wujud yang zati, yang bersifat dengan wujud hakiki, yang tak bertepuh dengan dia oleh Adam lahir. Lagi pula ada dia sedia kala, tidak ada permulaan bagi ada. Tuhan seorang je. Zat Tuhan seorang je. Dan pada sifat dan ketunggalan Allah pada sifat. Sifat Allah tunggal, tak ada sifat yang lain serupa dengan sifat Allah. Sungguh kata yang lain ada kuasa, tapi kuasa yang lain itu tidak meliputi dan itu tidak menggara, tidak mengumumi. Dan pada af'alnya dan pada perbuatannya. Jadi perbuatan semua kita tengok semua ni di atas muka bumi, di bawah ufuk langit ni. Nampak kereta pergi situ, nampak orang jalan situ, jalan sini. Semua tu hazuhi saja kita nampak tu makhluk duk jalan. Makhluk duk buat kereta. Orang tu buat kereta, orang tu duk menebah. Zuhir. Tapi pada pihak sebab apa boleh kata satu pada perbuatan. Nah kita yang mengkesankan perbuatan itu ialah Allah. Demo tu nak menebah. Siapa dia mengkesan? Allah. Dia ambil gaji, dia nebah usaha dia, tapi hakikat yang memberi kesan Allah. Demo tu wak mutu, zahir dia wak mutu, tapi hakikat siapa dia wak mutu ialah Allah. Jadi makna kata pada pihak mengkesan muassid saat itu Allah satu saja. Tapi zahir banyaklah perbuatan mamak, perbuatan Allah, perbuatan bakar, perbuatan kosing, nampak duk buat kereta, hak ni duk menebah, hak ni duk menebah, hak ni duk menakir. Zahir perbuatan macam-macam, tapi hakikat ya perbuatan siapa dia? Allah yang mengkesan perbuatan itu. Muradnya perbuatan tu satu saja. Ada? Faham molek, surah molek tu. Kerana perbuatan banyak kita tengok di bawah ufuk langit, di bawah ini, hak ni menebah, hak ni menebah, hak ni menyaku, hak ni duk buat lauk, hak ni duk buat nasi, hak ni duk menanak. Tu zahir perbuatan berbilang-bilang. Tapi hakikat satu saja. Siapa dia? Yani Allah saja yang memberi kesan bekahkan perbuatan itu. Faham molek? Satu perbuatan yakni pada pihak memberi kesan, memberi bekah ialah Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu tak situ. Tak molek. Dan makna wahdaniyah. Makna wahdaniyah Allah. Makna keesaan pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Maknanya bahawa Allah Taala itu, Allah Taala itu tiada zatnya zat Allah. Tiada zatnya zat Allah. Bersusung. Zat Tuhan tak bersusung, tak berkapuh. Macam zat makhluk. Macam zat kita. Tengok zat kita berkapuh tak ni? Jari. Nah, berkapuh jadi seruah. Jari kapuh dengan ni. Apa orang panggil ni? Ni orang panggil kapuh. Ni orang panggil perut tangan ni. Ni orang panggil tapak tangan ni. Tengok jari ni, berhubung dengan ruah ni. Ruah ni berhubung dengan ruah ni. Ruah ni berhubung dengan ruah ni. Lepas tu ruah tangan kita pergi berhubung dengan tapak tangan. Tapak tangan pergi berhubung dengan pegelengnya tangan. Pegelengnya tangan pergi berhubung dengan situ. Ni orang panggil bersusung. Tapi zat Allah Ta'ala bersusung macam ni tak? Tak bersusung macam ni. Sebab tu dia panggil zat Allah tak bersusung, tak berkapuh daripada dua zat. Zat kita bersusung ni. Tengok jari, dia bersusung dengan tapak tangan. Tapak tangan, dia bersusung dengan apa? Pegelengnya tangan. Pegelengnya tangan, dia berkapuh dengan siku. Siku, dia berkapuh dengan bahu. Bahu, dia berkapuh dengan tubuh. Jadi ada berkapuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada berkapuh macam zat makhluk. Tu nak ayat atas. Faham molek tu? Tiada zatnya zat Allah Ta'ala bersusung daripada dua zat. Dua zat macam kita tangi, dia bersusung dengan perut tangi. Perut tangi, dia bersusung dengan tapak tangi. Tapak tangi, dia bersusung dengan gerak. Dia bersusung dengan pegelengnya tangi. Lepas tu di dalam orak darah kita ni, bersusung berapa orak wadah. Dalam darah ada orang orak. Orak dalam orak adanya darah. Dalam darah tu adanya lemuk. Atas orak tu ada lemuk. Bersusun berapa-apa. Cuba awal ni. Kalau awal kulit tubik ni dah. Berapa perkara. Pada di orak betih. Ni orak betih kita ni. Ni. Di lutut kita ni. Panjang orak ni. Orak setor. Ni duduk di bawah lutut kita. Beli berapa lipat tel lutut ni. Panjang orak ni. Orak duduk di lipat tel lutut. Ia di stopper. Pas semua tu. Ia duduk sini.
Duduk di bawah lutut. Sebab tu dibelipat atas lutut ni, kalau misalnya kita pergi main bola, kita belaga di bawah romok, sakit sampai ke bawah. Kerana orang yang ada di bawah ni duduk bersusung, duduk berkapuh, duduk bertindih-tindih. Nah, yakni yang kepanjang kalau waktu tubiknya, setor. Ni orang panggil berkapuh, bersusung. Zat kita bersusung, berkapuh. Sama dia zat Allah Ta'ala tak bersusung, tak berkapuh. Atau lebih. Apa lebih? Yakni lebih daripada dua zat. Itu mana lebih? Lebih daripada dua zat. Nah, zat Allah tak bersusung daripada dua zat ataupun lebih, yakni lebih pada dua zat. Lagi. Bersalahan kebanyakan makhluk. Jadi bersalahan tu takluk suatu mahzuf khabar mubtada lah. Kalau kita takdir kalanya bermula Allahu Ta'ala itu bersepakai ia bersalahan. Gitu. Jadi bagaimana bersalahan tu kalau kita takdir lafaz Arabnya bi khilafi bi khilafi apa dia? Yakni aksaril makhluqi. Kalau kita takdir lafaz Arab kama dia bi khilaf itu dia panggil ba takluk suatu mahzuf lah, jadi khabar mubtada mahzuf. Jadi takdir kala bermula dimakan itu Allah Taala bersepakai dan ada ialah gawa bersalahan kebanyakan makhluk. Tuhan tu bersalah dengan makhluk. Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Tak serupa ke mana? Yang ni tak serupa pada pihak bersusung. Adapun Allah Ta'ala kita tak bersusung, tak berkapuh daripada dua zat, tak berkapuh daripada dua sifat, tak berkapuh daripada segala perbuatan. Adapun makhluk ni, kebanyakan makhluk bersusung ia makhluk. Bersusung daripada beberapa banyak zat. Berapa banyak zat. Makhluk ni bersusung berapa zat. Berapa benda bertokor. Tengok ni jari kita bertokor dengan tapak tangi. Tapak tangi dia bertokor dengan mana perut tangi. Perut tangi dia bertokor dengan bau. Bau dia bertokor dengan tubuh. Tubuh dia bertokor dengan apa? Dengan dada. Jadi mana makhluk ni dia panggil beberapa kara ataupun bersusung ia makhluk daripada beberapa banyak zat. Iaitu beberapa banyak zat tu. Tak domi mulai. Iaitu beberapa banyak zat tu. Apa dia weh? Segala juzuknya. Juzuk bagi makhluk. Tu mana? Iaitu segala juzuk. Yani juzuk bagi makhluk. Nah, makhluk itu berjuzuk bermacam-macam, berbagai-bagai. Nah, supaya diri kita berjuzuklah beberapa perkara, beberapa macam. Kenapa? Zat kita tu duk bersusung, duk berkapuh dengan beberapa juzuk. Nah, beberapa juzuk. Yakni beberapa suku gitu. Segala juzuknya juzuk makhluk. Apa? Yakni segala suku-sukunya. Kita misal ni, jari dia berkapuh dengan tapak tangi. Tapak tangi berjuzuk dengan perut tangi. Perut tangi dia berjuzuk dengan siku. Siku dia berjuzuk dengan bau. Bau dia susuk dengan apa? Berjuzuk dengan tubuh. Hanya dia panggil beberapa suku. Dan bersusung ini. Bersusung makhluk macam ni. Orang panggil apa? Dinamakan dia. Kan bersusung juzuk-juzuk ni. Beberapa juzuk ni. Dinamakan dia kan bersusung beberapa juzuk. Makhluk ni. Nama apa? Kan muttasil pada zat. Orang panggil berbilang-bilang yang adalah ia pada zat. Mana kam? Bahasa Arab. Bahasa Melayu kita makna berbilang-bilang. Tak molek. Kam tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita makna berbilang-bilang ia pada zat. Lagu ni mana? Jari dia bersusung, juzuk jari bersusung dengan tapak tangi. Tapak tangi dia bersusung dengan apa? Pergelengnya tangi. Pergelengnya tangi dia berhubung dengan sikuan ini. Orang panggil apa ni? Orang panggil berbilai dah ni. Jari dia berhubung dengan tapak. Berbilai. Jari, tapak, berbilai. Tapak dia berhubung dengan perut tangi. Berbilai tiga dah. Tapak tangi berhubung dengan perut tangi. Perut tangi dia berhubung dengan siku. Ni orang panggil berbilang-bilang. Lagi pula berbilang-bilang dia panggil muttasi. Pesing berhubung tak? Berhubung. Jari dia berhubung tapak tangi. Tapak tangi dia berhubung dengan pergelengnya tangi. Pergelengnya tangi dia berhubung dengan siku. Ni orang panggil berhubung yang bahasa ada. Orang panggil berbilai yang pesing berhubung. Misalkan lah, tengok. Orang panggil masalah berhubung ke mutasi ni, ia ada hak mushtarak. Apa hak mushtarak? Ia ada sakat teh berkosi ni. Kosi ni, tengok, jari.
Jari dia dak berkongsi dengan kawan, tapak tangan sini ha ni. Kita panggil dak berkongsi ni, sepada dia. Maka perut tangan kita maka pergi berkongsi kawan dengan pergelangan tangan. Makna kata berbilang-bilang yang bahasa berhubung. Kalau dia bisa berhubung ni, ia ada hak mustarak. Jari pergi berhubung dengan tapak tangan pergi berhubung dengan pergelangan tangan. Lagu ni orang panggil berbilai-bilai. Tapi berbilai-bilai lagu ni yang ada hak mustarak, ada tempat yang berkongsi. Yang berkongsi ada weh. Supaya ni kita tak tengok kertas. Kertas ni. Kertas keping kita tak dan kita nak kerak dua. Kamar dia kita kerak dua, mik gunting kerak. Fardu takdir ni. Kita kerak pengah. Tu beg lek ni sebelah, tu beg lek ni sebelah. Bila tak? Lek ni sebelah, bila satu. Lek ni sebelah, bila dua. Orang panggil berbilal. Bila sa dua. Kamar dia ketika kita kerak ni, di antara dua ni ada mengubung tak? Ada mengubung. Maka mengubung lagu ni orang panggil kam. Kam tu jana kita kerak. Hak ni jadi sebucu, hak ni jadi sebucu. Maka ketika ni orang panggil berbilang-bilang. Kamar di antara bilang dulu yang ada berhubung tak? Ada berhubung di antara dua bilang ni. Orang panggil apa ni? Orang panggil hak mustarak di antara kam muttasil. Kamar di Allah Subhanahu Wa Taala macam ni tak? Allah Ta'ala bukan muttasi, bukan berbilang-bilang yang pesim berhubung ada hak mustarak. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang menduai ia yang menduai. Tiada ada yang menduai. Tiada yang menduai ia yang baginya bagi Allah. Pada zatnya zat Allah. Tak ada yang menduai bagi zat Allah. Tak ada. Tuhan ya. Kamu ada yang menduai, tak ada. Kalau Tuhan tak ada menduai, maka jadi ia Allah. Kalau ada yang menduai, berbilang. Kalau ada yang menduai, yang menyerupai, ada syari. Mana kata Tuhan berbilang? Dan berbilang ini enggak apa berbilang ini? Dua je. Dua bagi Allah Ta'ala pada zat. Kemudian dan berbilang ini jawab, ini zat ni. Zat Tuhan seorang dan zat Tuhan seorang lagi. Ni misalnya kita zat Allah ni. Ibu kata ni zat Tuhan. Maka ada zat seorang lagi. Supaya dengan zat Tuhan. Zat Tuhan kita wak langit. Zat Tuhan seorang lagi. Zat Tuhan gawat. Tuhan zik. Tapi Tuhan bakar. Mari wak bumi. Kemudian zat Tuhan kita satu. Zat Tuhan satu lagi satu. Zat Tuhan kita duk wak langit. Zat Tuhan bakar duk wak bumi. Maka ketika ni dia panggil berbilang. Tuhan kita seorang. Tuhan bakar seorang. Maka berbilang lagu ni dia panggil apa? Dinamakan. Dipanggilkan. Munfasil. Yakni berbilang yang pesing bercerai. Makna kata tak ada hak mustarak. Daripada zat. Dan dua kam ini ternapi kedua kam. Apa kam? Yakni kam muttasi dan kam mufasih ternapi. Apa nak ternapi? Yakni tertolak. Ternapi nak tertolak. Tertolak dan teringkar, tersepak dengan wahdaniyah pada zatnya, zat Allah. Tengok. Jadi faham sini tengok. Sifat yang kelima daripada sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sifat Allah Ta'ala tengok. Sifat yang kelima dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Bermakna kata qiyamuhu ta'ala binafsih saat itu. Dah. Itu dia. Qiyamuhu ta'ala binafsih saat itu. Bermakna ia segera faham dan segera geti pada akal kita. Bermakna Tuhan berdiri tiada kebetulan orang menolongi akan dia. Ini makna hak segera faham pada otak kepala kita. Sebut kata Tuhan berdiri dengan diri. Bermakna Tuhan tu gagah, Tuhan tu kuat. Tak ada kena kebetulan orang. Makna Tuhan tak ada kena bertukar dia orang. Tuhan tak ada kena tupai orang ketika dia nak bangun dia. Itu makna hak yang segera faham. Tu orang panggil makna secara zahir. Lagu tu lah apabila dia mau gagah, dia nak bangun pak tu tak ada kena tupai orang, tak ada kena tupai dia, tak ada kena tupai tukar. Ni makna berdiri dengan diri. Tu orang panggil makna yang faham secara zahir. Tapi hak ni bukan dikanaki. Maka orang panggil lagu ni, maka ini bukan dikanaki. Bermakna qiyamuhu ta'ala binafsih. Terbit dua makna yang disyarah dan ditafsirkan oleh ulama. Jadi makna segera faham. Makna kata Tuhan bangun diri, tak ada kena tukar di tiar. Tak ada kena tukar di tukar. Tak ada kena tukar di orang. Tak ada kena tupai ke tupai ke ni. Hak tu makna hak zahir. Tapi makna zahir ni bukan makna murad, bukan makna dikanaki. Makna dikanaki tu baik dua.
Apabila sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah dengan secara-cara diri. Bukan makna Tuhan nak bangun tak ada kena tupai gitu kan ni. Itu bukan makna murak. Makna muraknya iaitu berkehendak dan berhajat kepada satu zat. Makna kata Tuhan tak berkehendak. Tak berkehendak dan tak berhajat. Tak berkehendak dan tak berhajat kepada zat. Zat mana? Yang menepati dan menumpang padanya pada zat. Makna kata Tuhan ada dia ni. Ada zati dia. Ada siria dia ni. Ada dia tu kekal ni. Dia tidak perlu kepada satu zat yang dia nak tupai. Supaya kita ni, sungguh kita duduk, sungguh kita gagah, kita kaya, kita kena tupai pada orang. Misalnya kita nak beli gapah, nak tupai orang tu. Walaupun kita kaya, duit belanan, dah kereta pada, tapi kena tupai demo satu ketika. Minta demo tolong tu, tolong misal ketika kita buat duri. Walaupun kita kaya, kita duit banyak, kita kena minta tolong demo akik kemo, akik beleding, akik pinggir, akik meja. Kita kena minta tolong orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada Allah, wujud Allah, kidam Allah dan qiyamuhu ta'ala binafsi ni, ia tak perlu kepada satu zat yang dia nak tupai. Dan yang kedua, kalau Tuhan kita berhajat, kata, kalau Tuhan kita berhajat pada zat yang ia tupai, yang ia Allah Ta'ala tupai, bermakna Tuhan kita kena ke sifat. Apabila Tuhan kita kena ke sifat, maka sifat kena tupang ada di zat. Seperti arak tupan pada zat ataupun jiring. Bermakna kalau Tuhan kata Tuhan berkehendak pada zat, bermakna Tuhan kita kena ke sifat. Apabila Tuhan kita kena ke sifat, bermakna Tuhan kita tak ada nak kepada dia, tak bersifat dengan ma'ani, tak bersifat dengan sifat maknawiyah. Kena bawa sebab dia sifat. Dia sebut tak sifat, dia kena tupai di zat. Supaya arak, dia kena tupai di jiring, tupai di zat. Supaya talipung, hitam talipung, dia kena tupai di zat talipung, putih pelita, kena tupai di zat pelita. Bermakna ketika ni ditolak dah. Apabila Tuhan itu sifat, bermakna Tuhan tak bersifat dengan sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Maka ini ditolakkan. Kenapa? Karena Tuhan kita tetap bersifat dengan sifat ma'ani, bersifat dengan maknawiyah. Karena Tuhan kita zat, zat yang hakiki, zat yang sejati, yang ada dia tu yang sehakiki. Sebab tu zat Tuhan ada yang sebenar, ada tidak ada mula, bahaya tak perlu kepada yang lain daripada zatnya. Dan pula makna yang kedua. Hak ni dia panggil mustahil kalau Tuhan kita tu kena ke sifat, ia berhajat pada zat. Ia tak bersifat dengan ma'ani, hak tu mustahil, muhalun alaih. Dan makna kedua dah, iaitu Tuhan tidak berkehendak kepada yang menjadi. Kenapa Tuhan tak berkehendak pada yang menjadi? Sebab Tuhan sendiri menjadi segala perkara. Tuhan sendiri menjadi segala perkara. Tuhan sendiri mentadbir segala alam. Tuhan sendiri mengatur segala alam, segala makhluk ini. Lepas tu dia nak perlu apa lagi pada yang menjadi? Ia sendiri yang menjadi semua serba-serbi. Kalau ia tu yang kanak pada yang menjadi, bermakna kata dia tu baharu. Maka baharu Allah Ta'ala ini ditolak dengan kidamnya. Sebab kidam saat itu sifat Allah Ta'ala yang tetap. Kidamnya, kidam Allah. Bermakna kata Tuhan ada, tidak ada permulaan bagi ada. Maka lawan bagi kidam ialah baharu. Baharu di atas Allah itu mustahilnya. Karena tak berlaku sekali-kali baharu di atas Allah. Ni orang panggil dua makna. Makna pertama, Tuhan tak berhajat pada zat yang dia nak tupai. Yang kedua, Tuhan tak berhajat kepada yang menjadi. Lepas tu dia kata dia berhajat kepada zat, bermakna Tuhan sifat. Apabila Tuhan sifat, pasti dia kena tupai di zat. Kapan dia tupai di zat, mana dia saat itu nak bersifat dengan ma'ani, nak bersifat dengan kudrat pun tak boleh, nak bersifat dengan iradat pun tak boleh, sebab dia tu zat. Dah, sebab dia sifat. Lepas tu Tuhan lagi dia tak berkehendak kepada yang menjadi. Kalau dia berhajat pada yang menjadi, makna dia tu baharu. Apabila yang baharu, dia boleh jadi ke langit bumi sebab dia di baharu. Supaya tak kong, supaya berala. Dia orang menjadi, pas nak jadi orang boleh. Tak kong ada duk semua dah. Pas nak boleh jadi orang tu orang ni. Dia boleh kuasa nak waktu wak ni. Sebab tu tak kong dan berala, lam yadurruhu wa lam yanfa'uhu. Dia tak ada boleh beri mudarat, dia tak ada boleh beri nafas. Sebab dia tu pun kena menjadi. Dia tu pun orang jadi dah. Pas nak menjadi orang, oh dia tak boleh jadi. Adapun Allah Ta'ala sebab tu orang panggil tak berhajat pada menjadi. Sebab dia telah yang menjadi subuh-subi. Dia tu menjadi segala perkara. Yang kena, sifat sadisah, sifat yang keaneh. Sifat wahdaniyah, musdar pada wahada, yuwahidu, wahdaniyah. Faham mulai tu? Sifat ba'ta fa'il. Daripada sulasi mujarrad, sulasi mazik satu harah. Mana? Af'ala yuf'ilu if'al, bab pertama. Bab dua, fa'ala yufa'ilu taf'il. Hatta binanya litaksir. Wahada, yuwahidu, wahdaniyah. Dah.
Kemudian keasaan Tuhan. Tengok molek. Keasaan Tuhan dia tu bertiga. Keasaan satu Tuhan pada zat, satu Tuhan pada sifat, satu Tuhan pada segala af'al-af'alnya. Kemudian satu Tuhan pada zat, yakni makna mana? Makna kata zat Tuhan satu jua, tiada berbilang-bilangan. Naga, tak seperti kita makhluk, ada kita ni berbilang-bilangan. Zat kita 1, 2, 3, 4. Zat kita berbilang. Dan pula zat kita tu makna berbilang sini, makna kata tak bersusung. Zat Tuhan tak bersusung, tak berkapuh. Macam zat kita banding saat ni. Jari kita berkapuh dengan tapak tangan. Tapak tangan berkapuh dengan pergelangan tangan. Pergelangan tangan berkapuh dengan siku. Siku berkapuh dengan bau. Ni orang panggil berbilang dak zat. Ni orang panggil berbilang dengan makna berjuzuk-juzuk zat ni. Adapun Allah Ta'ala, zat Tuhan tak berjuzuk, tak berkapuh seperti kebanyakan daripada makhluk. Dan Tuhan tak bersifat, tak berbilang-bilang pada sifat. Tuhan so pada sifat. Kudrat Tuhan so. Adakah kudrat yang lain memberi kesan seperti zat Tuhan? Kudrat Tuhan? Tak. Kudrat Tuhan satu mana? Pada motor kuasa Raja Brunei, kuasa Raja Malaysia, kuasa Raja Europe, kuasa. Itu zahiran. Tapi pada hakikat, sifat yang kuasa, yang amati, yang meliputi, ialah kudrah Allah Ta'ala saja. Adapun kudrah yang ada pada Raja, kudrah yang ada pada Raja Baka, kudrah yang ada pada Raja Brunei, kudrah yang ada pada Raja Mekah, ini orang panggil kudrah majaziyah. Orang panggil kudrah penyemih saja. Hakikat, kudrah yang ada pada Allah yang mengkesainya. Itu dia panggil satu sifat. Sifat kudrat yang macam Tuhan, tak ada siapa dia serupa. Iradat macam Tuhan, tak ada siapa dia serupa. Dia Tuhan kehendak ke anak, benda nak jadilah tu. Saya tak ribut, mata rumah dia mata atas rumah tu. Hei, belau, mu tu baik ai. Lepas tu mu kucah, mu hatakan garap, bina di kawasan tu. Siapa yang boleh suka? Siapa dia boleh tahan? Tengok supaya tsunami. Siapa dia boleh tahan? Sebab tu Fort Cina kata sendiri, ini khijaan Allah, bukan khijaan makhluk. Sebab apa? Sebab tak ada siapa dia boleh buat. Dia Tuhan kanak serta Tuhan nak buat, maka benda tu akan berlaku lama ni alima aqtaita. Tak ada siapa dia boleh sekat bagi barang yang Tuhan nak buat. Ni. Kamu di kudrat Tuhan sah. Pada mata kudrat orang tu ada, kudrat tu penyemih. Kudrat kita kuasa boleh nyaku, boleh tidur, boleh menanak, boleh gatih sika, boleh gatih mutu, boleh buat mutu, boleh buat kereta, boleh naik bukit menebang. Ini majaziyah saja. Hakikat dia Tuhan tak gerak tangan. Tangan jadi lemak tu gong. Sebab tu dia panggil kudrat kita majaziyah. Tapi kudrat haqiqiyah semuanya ialah kudrat Allah. Sebab tu satu pada sifat, kudrat Allah Ta'ala tak ada yang menyamai. Dan pula perbuatan. Orang panggil satu pada perbuatan. Maknanya satu perbuatan? Yakni satu perbuatan. Walaupun kita tengok di bawah kuk langit ni, di atas bumi, banyak perbuatan. Beribu-ribu, berjuta-juta. Ini zahiran. Tapi hakikat siapa dia mengkesan? Boleh kereta ni berlari hadap jatuh. Boleh kereta ni lari hadap naik. Boleh tengok kapal tu terbang atas udara. Ini zahir. Hakikat siapa dia mengkesan? Ialah Allah. Itu murad dengan satu perbuatan, yakni diri mengkesan, menjaksa, mentaksib perbuatan. Itu huwallah subhanahu wa ta'ala. Sisi kita usaha. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'asir fa'rifa. Sisi kami usaha ikhtiar, tapi yang memberi bekah ialah Allah. Dan Allah. Tengok. Kama dia, Allah Ta'ala makna satu Allah, tidak ada zatnya. Tuhan tu bersusung semacam zat makhluk. Kebanyakan makhluk sana itu bersusung. Adapun kerana zat makhluk tiada lepas daripada kamutasih. Kamutasih, mana kamutasih? Yakni berbilang yang ada hak mustarak. Supaya kita kata, tengok ni, telefon ni, kalau kita belah dua. Tu berak? Belah. Mik gaji ataupun mik kapok, pecah dua. Orang panggil berbilang. Lek ni sebucu, lek ni sebucu, lek ni sejuzuk, lek ni juzuk. Orang panggil berbilang. Lepas tu di antara dua ni, tempat kita kerak ni, ia ada hak dah. Ia ada haddun mustarakun. Ia ada sepadan yang menghubungi. Ni orang panggil lagu ni, orang panggil kamutasih. Supaya jari kita berhubung dengan tapak tangan berhubung dengan pergelangan tangan. Lagu ni orang panggil bersusung, berbilang, tapi berbilang yang ada hak mustarak. Adapun kita kata nyo 2T, nyo 3T, nyo 4T, watimu 3T. Hak ni dia panggil berbilang tak? 2, 3, watimu masalah. Kita tahu watimu 3T weh. 2, 3.
Ni satu, ni dua, ni tiga. Lagu ni bahasa Arab panggil kam, berbilang. Kam ada yang berbilang lagu ni orang panggil berhubung tak? Di sini orang panggil kam munfasih. Sebab orang panggil buah timur pertama, dia tak ada berhubung dengan buah timur yang kedua. Buah timur kedua, dia tak berhubung dengan buah timur yang ketiga. Tapi berbila tak? Berbila. Tapi hak mustarak tak berhubung. Buah timur setiap pertama, suku cara ya. Buah timur setiap yang kedua, suku cara ya. Buah timur putih yang ketiga, suku cara. Tapi berbila tak? Berbila. Supaya buah timur, supaya buah nyok, supaya buah lima, supaya buah topah. Hak ni dia panggil, buah topah duk leraga ni, berapa hutih? 50 hutih. Tapi dia panggil berbila. Berbila, tapi berbila munfasih, bercerai-cerai. Ya, Allah Taala baik ni kan? Allah Taala bukan baik ni. Tuhan tak bersusung, Tuhan tak berkapau, Tuhan tak berbila. Sama ada berbila pesing ada orang panggil berhubung ataupun berbila tak berhubung. Allah Taala ditolak, dinafikan. Kan muttasi pada sifat, kan muttasi pada zat. Kan muttasi pada af'al. Nah, faham mulai tu. Habis kata kita tengok lagi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih, yang lebih pada dua sifat daripada sejenis yang satu. Mana kata Tuhan tu tak bila sifat dia sampai dua ataupun lebih daripada dua. Daripada satu jenis yang tula. Daripada sejenis yang satu mana? Seperti dua kodrat atau tiga. Kodrat Tuhan dua, tak ada itu. Tuhan satu kodrat ya. Kudrat Tuhan tak berbila, bermakna kudrat Allah Ta'ala tu tak ada berbila sampai dua, tiga. Dia mata kudrat di Tuhan, tiga, empat, dah. Sifat Tuhan sungguh berbila, zuhir iaitu kudrat, irada, ilmu hayat, tapi berkata kudrat dua, irada tiga, ilmu empat, dak. Sifat Tuhan tak berbila. Tengok yang tidur Dan berbilan pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Kalau dibilakan dua kudrat di Tuhan, ada dua penggagah, ada dua perkuasa, ada tiga perkuasa. Kalau berbilakan masalah kudrat di Tuhan, siapa tiga kudrat, empat kudrat, lagu ni orang panggil kam muttasil pada sifat. Sekarang tu kamar dia kata wallahu a'lam. Dah kita cak dimulai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nak luak sikit. Malam mai dulu zarbakha makna apa? Makna memuji oleh zik. Makna memuji. Wasittatun minha, dan bermula ini. Wasittatun minha, dan bermula ni. Nak pada ni. So 2, 3, 4, 5 ni. Tu ni. Bukan yang ke ane ni. Nak ni stupuk. Wasittatun ni atas pada sittatun minha lisulasil mujarradi. Salah takdir kala i'lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban sittatun minha. Atas ada sittatun. Wa sittatun jadi mubtada, tapi isi nakirah. Tapi isi nakirah tika ni boleh jadi mubtada. Kerana musawwirah, perkara yang memperharuf ialah minha tu takluk jadi sifat. Orang panggil musawwirah dia tika ni ialah takhsisun bisifati. Wa itu. Wasittatun, dan bermula ni. Kainatun, yang adalah yang ni. Tengok jangan duduk nera. Fabizu. Minha ay min khamsatin wa salasina baban. Jadi ni yang adalah yang ni daripada 30 nebak. Kama dia ni. Kainatun. Ada kainatun ataupun wa maudu'atun. Dihantar akan dia akan hak ni limul hakidah roja, bagi mulhaq dah roja. Ia panggil mulhaq. Apa mulhaq? Lafaz yang dibuat hubung dengan dah roja. Apa lafaz yang dibuat hubung dengan dah roja? Yakni lafaz yang disemih dan diserupa dengan dah roja. Faham? Lazim daripada hubung yakni serupa. Faham? Bukan lah. Asal mana mulhaqi dah roja, lafaz yang dihubungi dah roja. Apa mana lafaz dihubungi dah roja? Yakni lafaz yang diserupa dengan dah roja. Orang panggil mulhaq dah roja ataupun mulhaq bagi rubai mujarrad. Wa yuqalu li hazihi sittati, dan dikata dan dipanggilkan li hazihi sittati bagi ini ni, nebak ni. Al mulhaqu bir rubai, yang dihubungi dan disurupa akan ni
birrubai. Orang panggil mulhaq rubai. Ayat ni lafaz yang disemih ataupun ditashbih dengan rubai. Lagi kan datang yang akan royak makna mulhaq ni apa makna mulhaq. Jadi lafaz ini dinamakan lafaz mulhaq ataupun lafaz rubai dahraja dinamakan mulhakum bihi. Ha gitu. Mulhaq bih disupa dihubungi dengan dia dengan dahraja. Dahraja dinamakan mulhakum bihi. Adapun lafaz fa'ala yufa'ilu nama mulhaq. Tengok lu. Al-babul awwalu bermula bab yang pertama. Ai minas sittati ataupun minal abwabi sittah daripada bab-bab yang ni, daripada mulhaq dahraja ni. Gapo dia tengok? Fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Ya supaya di masdar tu sebab tu panggil mulhaq. Tepat ya supaya panggil ittihadul masdarai. Yakni makna ilhaq, makna menghubungi, makna menserupai, yakni duk bersatu tetangga masdar. Mana? Fa'alatan. Datat tawazat dahrajatan fa'lalatan. Ada bersatu tu. Apa? Wa makna ilhaq ittihadul masdaraini. Yakni bersatu dua masdar. Yakni masdar mulhaq dengan masdar mulhakum bih. Ha tengok. Fa'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu. Bermula lafaz yang dibuat timbang akan dia akan al-babil awal. Gapa? Hauqala yuhauqilu. Hauqalatan wa hiqalan. Ilamat kita nak kena bab yang pertama mulhaq dahraja ni. Tengok. Wa alamatuhu harih. Dan bermula tanda nya tanda bagi bab yang pertama ni gawa dia ayyakuna madhihi bahawa adalah fi'il madinya fi'il madi bagi al-babil awal bab mana bab pertama fa'ala yufa'ilu ni fi'il madi ja'iyan datanglah ia ala arba'ati ahrufin datang di atas 4 arah. Hal kada 4 arah bi ziyadatil waw dengan ditambahkan waw mana fa'ala tambah waw bainal fa'i wal aini yakni bainal fa'i baina fa'il fi'li wal ain tambahkan akan waw di celah-celah fa fi'i dan in fi'i wa bina'uhu dan bermula bina nya bina bagi al-babil awal mulhaq bagi dahraja lafaz disupa dengan dahraja lil lazimi ai mawdu'un lil lazim farid gua ana misalnya hatta bagi lazim nahwu hauqala Zaidun telah lemahlah oleh Zaid daripada jimuk. Yakni Zaid tu mati pucuk. Macam mudah-mudah. Supaya Raja Aziz, yakni tok laki bagi Zulaikha. Zulaikha duk gila pada Nabi Yusuf. Tu orang panggil mati pucuk tu. Hauqala dia Arab kecana ta. Hauqala Zaidun mati pucuklah oleh Zaid. Apa mati pucuk? Kau tak bangun mah. Ya ada ke banyak pesing pun mati pucuk ni. Kau duk sore tu kau gelepar lah atau apa. Bawa naik tas stik semua. Kata. Basah. Setengah daripada mati pucuk. Oh, kau liang malah kata apa. Cah liang lah. Liang. Bawa siapa nak pegdo? Kau lah. Ni orang panggil penyakit mati pucuk. Lah, liang malah kata apa liang. Oh, kau Maradona dah. Syekh. Bawa siapa dia tak pegdo tu. Lemah. Anak isang. Bo nak jing dah. Boleh mau buka gozia dah nak jing dah. Tu bang. Ada yang duit ni deh. Tendai dia mau tu kata. Jadi beg ni tendai dia mau tu kata. Lepas tu ada baru ni hak nikah kawasan ayu akak ni. Dia nikah tua dah. Tak seroyak lah nama apa tu nikah tua dah. Lama je nak nikah mau 50 umur dah siap umur yo pun molek dah. Nikah ni mau tak kan tak mau nikah ustaz ni. Dah. Bo nikah pak malam mula-mula tu tak apa pergi bini yang malam ketiga. Malam keempat bini tak abang kau pergi ke mana? Malam keempat bini yang pergi tengok abang nusulik tujeng. Tak lawan. Nusulik tujeng. Terah tu bini baru lah. Bini baru terik lagi nusulik wakati. Ni pak mati kucuk tak lawan aku tapi kecap besar. Oh kecap lah atau apa. Tanah munafik anak tu berde kau ana. Ai kau we lagi dia mau tak tolak dada we tak reti. Ni pak mati kucuk ni. Deh, kena ingat puak jantai tu kalau ada penyakit ni kena royak korang jangan duk kusuk. Tapi puak abad ni kecap besar. Supaya puak cik tu orang panggil pak cu tu. Pagi-pagi kan kamu yak menyok magi kita kopi. Macam malam lah, kana lah. Amah budak ni wak tahu-tahu
Terik mula pula dia motor nampak menyok mo yang kita kedai kopi ngamuk menyok le teh dia mau teh lah dia ngamuk menyok pagi-pagi ni malah ke tak gerbe apa semula lah ni. Ni. Bo akhir-akhir tu macam anak jo tu nampak kasar tu nampak menyok. Tiok. Tiok sing. Ngana cu tiok aja. Tak ada beruk besar dengan kau beruk besar dengan orang lain. Kana? Agak ni mati bucuk nak ingat. Kau jateng nak ingat nak ning benar penting dah. Walaupun kereta bing pun kalau goni tak lagi, pai. Kaya ni. Kereta bing mari. Wajud suk bakal kemah dah. Tapi goni tak lagi. Kalau ma'alat ah. Gawa? Ma'alat mana? Mana yo ana? Kalau masalah malah ning, gawa? Kau anti bucuk ni. No. Anti bucuk. Nah, anti bucuk. Ha nak ingat benar. Nah, ni nak royak pokok jatuh, pokok akhir semua ni. Nyulang kena jaga. Kalau kita wasal lemuh dah, wasal tak agak dia belum nak bining, dia orang tak bining dia tak boleh royak lagi. Kau duk ponok ni duk berde tak cakap berde kalau balik laka jamai ada beti. Tapi dia punya bining. Pia bini nung dah tepuh benda sungguh, hati kau tu lah boleh tahu kata kita tak gerak ke gagak. Kalau kita tak gerak, mula lari kaki, semua reti nak tidur dalam bilik, kita tidur luar, reti nak masuk tidur luar, kita lagi tidur dalam bilik. Jadi tak mau tepuk mo. Ni boleh cek kata fuak tak gerak. Dia apabila tak gerak kena pergi cari tok momo. Jangan duk tusuk. Hak baru ni ada seorang bini dia nikah 7 bulan. Nak buat apa tak leh. Tok laki, duk lari kaki. Bini mai tidur moh ya, pergi tidur basah guting. Bini mai tidur basah guting, ya klik tidur rumah. Tidur moh sangai. Dah. Akhir-akhir cik mari mula-mula tu kata sakit pula, cocok dah. Cik mari. Akhir-akhir mati pucuk. Dia masuk jawi semula, tu baik darah putih weh. Kemudian kerak mula, kerak di pucung tu, kerak mula, waktu baik mula, darah putih. Darah di putih. Ni kena jaga kok, kena jaga. Sebab nak royak katanya kalau goni tak agak, ada kereta bing, ada kereta duit banyak pun orang tak sayang kita. Akhir-akhir bini kita tendai kita so. Ni benda sungguh ni, kena kecek sungguh. Kalau kita ada beg ni dah kena royak ke orang, jangan duk tusuk. Kalau kita tusuk, kita bini tak senang dan bini kita tu tak lekat. Kena royak lo dah kata pergi kecek sama seorang apa, kita tak boleh pergi weh. Dah kalau kecek dengan wah apa, wah kau tak boleh pergi wah. Berde tak boleh pergi. Kalau dengan Sulaiman pun kecek lagi. Sulaiman diri pun tak boleh pergi. Kita nak cari tak apa. Sana cari. Ya goni tak boleh kira ni, tak boleh kira. Tak boleh kira dengan kelang ni, yang kita kira dengan kelang. Buat kelang, tak boleh pergi. Dia mari cicai. Dia mari latih. Benda mari latih. Ya hati lemuh, ya lemuh. Goni. Lepas tu, sebab tu, sekarang kita duduk Suria, mak orang panggil mak kambuca. Pajak jadi exciting. Mak jadi apa mak? Jadi exciting ya kata. Mak mari lama dah ke? Kata mari lama kok dah ya kata. Pajak jadi exciting, pang masuk mau pitara. Pajak kata doktor, la. Ana sorry. Apa mau tanya? As-sorry laisa muhimman. Sorry tak jadi muhim, tak jadi penting. Walakin qawi muhim. Dah. Dia kata ana sorry. Mau kata sorry laisa muhimman, tapi al-qawi muhim. Halus tak apa pergi gagah. As-sorry laisa muhimman walakin al-qawi haza la apa? Walakin qawi tu muhimmun. Mau kata dia. Dia kata tak boleh mau kita halu ni malu ke mau rak. Tu. Hamba mata as-sarid laisa muhimman walakin al-qawi itu muhim. Halus tak apa tapi gagah. Tu jaga molek apa ni. Apa tu ni? Lapa qala Zaidun ni. Ada uyak situ tu. Gapo qala Zaidun? Iza ajaza. Apabila lemuh ia seorang. Seorang zid tu lemuh. Lemuh anil jima' daripada nak setubuh. Lemuh daripada nak setubuh. Lemuh daripada nak jimak. Lepas tu nak jimak ni kena ada cara agak. Kena ada mukadimah kau weh. Ni khabar soal gocah lebah. Jangan. Weh kena ada lila ya kata. Sebab nak muay thai. Nak pak. Weh ada umur ya hati. Ni bah nak setek kau. Bah. Semua agak.
Ya tak ada kot tu. Ya kena ada lilaya. Patut sebab itulah orang panggil dalam dia tanah yulaibuki. Yulaibuka apa tulaibuka wa tulaibuki. Mung kena main-main akan para puan mung, isteri mung mainkan akan kamu. Mainlah pakak cuik gi mari pakak berdakak ngoi dulu ah. Pakak orang panggil rabo-rabo dalam Islam tu kena rabo-rabo dulu. Berabo-rabo. Ni dah bah nak gotong kau. Kau dulu nak rabo-rabo cuik gi mai gurab-gurab gi dulu po itu. Ni dalam Islam ni. Kena bergurab cuik gi mari gapo itu ni. Nah, belum nak makan ni saya madu tu Ni tahu nak serak mana saya madu hantar ni. Wi pada tha tu deh. Dia belajar molek dia tu. Tu dia. Al-babus sani fai'ala. Kira mata dia deh. Tu kira mata sikit. Anil jima'. Daripada jimuk dah. Apa tu dia dah. Lepas tu orang panggil mula-mula sekali tu nak pesan. Orang mula-mula malam mula-mula kau ni. Jangan buat sudah lalu. Nama sesalik belakang. Malam mula-mula tu tera-tera tu ujung telaga lu. Jangan tungsuk lalu. Ni boleh tak kira aku doa lama dah. Dok pondok. Tak hati. Jangan dah Allah fik. Dah timah Allah suk lalu fik. Nama tersalik belakang. Orang tino kita sesah, kita pun sesah. Malam mula-mula cuba Allah dulu. Seperang dulu. Ada ikan tak weh. Ada tu tak weh. Kena seperang dulu. Nah jangan suk lalu. Kalau orang suk lalu. Orang Allah Ta'ala suk lalu. Orang ni sesalik belakang. Malam mula-mula main dulu. Nak kecek ke apa. Kecek weh puas hati dulu. Nak royak ke apa. Royak dulu. Kau orang tino kita. Tino kita nak royak ke apa. Royak dulu. Kecek dulu. Kecek kira jadi puas hati dulu. Abang tak kena beg ni dia dah. Adik pun tak kena beg ni dah. Kecek kira wila ik lumak lu. Lepas tu malam mula-mula tera-tera tujuh laga lu stah. Tera. Allah pala tu gong naik mari. Jangan itu lagi. Dah. Tu nak jaga. Al-babus sani nak bini kena belajar bini dulu deh. Kena orang panggil sebab tu orang panggil nak bini tu kena belajar dulu. Bukan tahun ni nak bini. Lepas tu sebab tu nak share lagi nya. Nak bini wi puah lu. Jalan wi puah dulu. Lobai wi puah dulu. Nak bersaing-saing wi puah lu. Dia bini tak ada puah saing. Tak ada puah jalan. Orang ni nak beragam. Sebab tu nak bersaing-saing wi puah. Nak jalan wi puah lu. Jalan wi puah. Kapo ni. Payah orang kita ada satu ketika yang mari rasa puah. Kau rasa puah. Gi kok tu puasa malah dah. Nak jalan patah tu rasa malah dah. Gi kerabi pun gidah. Pukik pun gidah. Bakok gidah. Rasa puah dah. Tu tak apa. Wi puah lu. Puah jalan. Puah saing. Puah bakok dah. Biling. Baru tak jadi beragam. Ni kita jalan tak ada puah lagi. Umur 17, 18, 20 nak bini. Jalan tak ada puah lagi. Bersaing tak ada puah ilmu. Cari tak betul lagi. Lepas tu nak bini. Tak ada. Dia tak puah lagi. Pasti nak beragam. Dia boleh nak seorang. Mula cemur. Tengok tino lah. Semua lah. Mula tak usai. Mula nak lari kot retina. Ni dia tak seni ni. Tu kena pandang pun ni. Al-babus sani bak yang kedua. Fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu bermula mauzungnya. Mauzung bagi fai'ala yufai'ilu babusani ni. Baitara yubaitiru baitaratan. Wabitaran. Baca mudah-mudah tu. Makna baitara makna syakka. Makna mempecah. Ataupun mengsoyak. Tu makna baitara makna syakka. Mengsoyak dan memecah. Wa alamatuhu an yakuna madhihi. Supaya semua tu ilamat tu jadi mubtada an yakuna khabar. Wa alamatuhu dan bermula ilamatnya an yakuna madhihi bahasa adalah fi'il madhinya ala arba'ati ahrufin. Datanglah ia di atas 4 bah. Datang fi'il madhi di atas 4 huruf. Bi ziyadatil ya dengan tambahkan ya bainal fa'i wal aini di antara fa dan pula ain. Wa bina'uhu dan bermula bina nya bina bagi al-babisani ni lita'diyati ay maudu'un lita'diyah dihatakan bagi muta'addi bina ya tahta bagi muta'addi faqat apa faqat aiduna ghairi faqat tu panggil isim fi'il amah faqat tadana aiduna ghairi tiada yang lainnya lain pada al-muta'addi jadi fa pada faqat tu boleh tulis suku luar fa pada faqat dia panggil alfa litazyinil lafzi tulis kita mai hak mamna tim-tim ya faqat fa pada faqat tu dia panggil alfa litazyinil lafzi bermula fa pada faqat untuk nak menghiasi akal faqat kalau iqat tu qat saja tu orang panggil tak janguk maka untuk pejanguk kalau faqat wari faqat dia panggil
Al-fa' li tazyinil lafzi. Apa pada fakat aiduna ghairi. Masalah gana. Bisa bab yang kedua, hak ni hatta bagi bina mutaaddi haja. Bina mutaaddi lazim tak ada weh. Mana? Nahwu baitara Zaidunil qalamah. Telah mempecah oleh Zaid. Telah mengkhisik oleh Zaid. Al-qalama akan qalam. Apa makna baitara? Aisyaqahu. Mengsoyak dan mengkisik lah ia Zaid. Hu akan dia akan al-qalam. Perak qalam. Qalam dah ni, qalam dakwah ni. Ya qalam zaman dulu panggil qalam apa? Pasal kita panggil dingson ni. Kalau apa dingson bahasa Melayu? Dia panggil apa? Kalau apa dingson bahasa Melayu? Dingson. Dingson tu dia panggil bahasa Sia. Tapi bahasa Melayu kalau panggil apa? Di. Kalau apa? Kalau dingson, kalau dingson. Bahasa Melayu kalau apa? Kalau sumuk. Kalau sumuk ya kena gisik, ya kena pakai ngabet ngawak, gisik ngapisah. Kena pecah ngapisah ataupun kita pakai gawa gorek. Kan? Tu mana memecahkan qalam, yakni pada kalam gawa. Qalam sumuk ataupun dingson kita tu, maka zik mi qalam dia pecah, dia kisikkan akan qalam dia. Baitara Zaidunil qalamah habis kata. Al-babus salisu bermula bab yang 3. Mudah-mudah ni dah. Kita pergi mudah-mudah. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan. Mauzunuhu jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Dah. Wa alamatuhunya ayyakuna madi ala arba'ati ahrufin. Dengan tambah apa? Bi ziyadatil waw bainal aini. Di antara ain wal lam tambah waw di antara ain dalam. Wa bina'uhu aidan. Apa makna aidan? Ai ka bina'il babisani. Hatta bagi nun mutaaddi saja. Mana tengok? Nahu jahwara Zaidunil Qur'ana. Telah menyaring suara oleh Zaid Al-Qur'ana. Makna Zaid tu baca Quran tu dengan nyaring dengan dia. Ha tengok. Tak kalah. Bab ni kita bercara bab pertama bab fa'ala. Fa'ala, bab fa'ala yufailu. Bab yang kedua baitara fa'ala fa'ina. Bab pertama fa'ala yufailu fa'alatan. Bab yang kedua fa'ala yufailu fa'alatan. Bab yang ketiga fa'wala yufailu fa'walatan. Tengok. Jadi nebak ni daripada 30 nebak. 35 bab dihatakan bagi abwabit tasrif. Yakni bab-bab untuk menimaikan tasalafa, berubah halapa, abwabit tasrif, segala bab-bab yang dipalingkan akan ilmu sarah ataupun dipalingkan daripada musdar dia pada fi'il madi pada fi'il mudhari', maka tu baik pada 35 bab. Maka nebak sulasi mujarrad, 12 bab sulasi mazik, 1 harah, 2 harah, 3 harah, 3 harah, 12 bab. Rubai mujarrad yakni 1 bab. Fa'lala yufa'lilu dahraja yudahriju dahrajatan 1 bab. Jadi berapa bab? Campur dengan ni 11, 12, ni 12, jadi 18, campur 1 bab jadi 19. Mai campur pula hak ning sat ni tu nebak. Jadi 25 bab. Ada laginya 10 bab lagi. Jadi 25 bab, patut ada 10 bab lagi kan dibicara. Kemudian nebak ni hatta limul haqidah roja. Lafa, satu lafa yang dihubungi dengan dahroja. Dahroja ni orang panggil, dahroja ni dikatakan rubai mujarrad. Kenapa rubai mujarrad? Kerana harah semua pada, pak harah ni, pada dah, ha, rajing, semua ini dikatakan hurufun asliyah. Maka dahraja dikatakan rubai mujarrad. Tak ada satu harah daripadanya yang ditambah. Semua harah yang ada pada dahraja, daha, rajing, dikatakan harah asal belakang. Supaya fa'lala. Fa'lala walaupun ini dua-dua lah fa'lala. Fa'lala, fafi'i, ain fi'i, la pertama, la kedua. Hak ni dahraja fa fi'i, ha dikata ain fi'i, ra dikata la pertama, jing dikata la yang kedua. Maka semua daripada harah-harah yang semua ni dikatakan harah asal, tidak tambah walaupun satu harah. Maka hak nebak ni
dinamakan diserupai, apa mana dihubungi, diserupai dengan dahraja. Dinamakan mulhaq bagi dahraja ataupun mulhaq bagi rubai. Lapa disupa dibanding dengan rubai. Maka lapa ni lapa nebak ni nama mulhakum bihi. Gapa? Dahraja nama mulhakum bihi, disupa dengan dia, dihubungi dengan dahraja oleh lapa fa'ala yufailu fa'alatan. Disupai dengan dahraja fa'ala yufailu fa'alatan. Disupa dengan dahraja fa'wala yufa'ilu fa'walatan. Fa'ala nanti mauzan dia baitara. Adapun fa'ala ialah dikata mauzan dia hauqalah. Dek. Kama dia apa makna mulhaq? Tengok. Wa maknal ilhaqi. Hakikat mulhaq ni, menghubungi ni, serupai ni di antara fa'ala dan fa'ala dan fa'wala. Disupa dengan dahraja, dengan rubai padana. Ittihadul masdari. Ni hakikat dan makna bagi kata ilhaq. Apa arti ilhaq menghubungi? Yakni bersatu dua musda. Musda bagi mulhaq dan musda bagi munhakum bih. Tengok bab pertama. Wazir fa'ala. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Fa'alatan mari kita mai pelaga dengan musda. Dah raja yudah riju dah rajatan. Tengok fa bagi patah. Nah bagi patah. Mana fa fi'i sama fa fi'i pada fa'ala tika musda patah. Dikatakan fa fi'i pun patah. Kama ada waw dikatakan waw yang tamah dikata mulhaq bagi dahraja. Hak ni bukan dahraja ni orang panggil dia ni dikatakan harasa. Adapun fa'ala ni bukan harasa. Waw tambah di antara fa fi'i dengan fi'i. Tapi nak kata fa fi'i bagi patah tika musda. Maka dahraja fa fi'i pun patah. Maka hak ni harah tambah dengan masalah dahraja ha yang mari mati, maka waw pun mati. Fa'u dah ain bagi patah. Maka ain gawa la fi'i bagi dahraja pun dikatakan patah. Maka la yang kedua. Ni kita tahu fa'alatan la dia bagi patah, maka la fi'i bagi tika rubai pun patah. Fa'alatan lagi pula dahrajatan. Jadi sepakat bersatu beristirak di antara dua musda bagi mulhaq dengan mulhakum bih, yakni musda bagi fa'ala dengan musda bagi dahraja, orang panggil jadi sepakat, yakni datang di atas satu wazan. Ini makna kata ilhaq. Hakikat ilhaq yakni hakikat bersatu dua musda, yakni musda bagi mulhakun dengan musda bagi mulhakum bih. Supaya fa'wala yufa'ilu fa'awalatan rajatan. Walaupun di situ ada tambah satu rah. Adapun dahraja tak ada tambah. Fa fi'i, ha fi'i, ra dikata la pertama, ha nama la kedua. Adapun kita tahu fa'ala, fa dikatakan fa fi'i, waw ditambahkan haraf zaidah. Ain dikata fi'i, lam dikata la fi'i. Tak ada la kedua. Sebab ia haraf tambah seekor mana? Waw. Tapi orang panggil ni lafaz yang disupa dengan dahraja. Apa arti maksud dengan kata mulhaq? Yakni musda di antara mulhaq dengan mulhakum bih jadi sepakat datang atas wazan satu. Itu makna katanya. Qadatul kamar dikata wallahu alam isa'ullah.